Tan Sri Yang di-Pertua, poin saya yang kedua ialah berhubung dengan isu perpaduan yang turut disentuh oleh Yang Berhormat Bera sekejap nanti, yang meliputi hubungan kaum, keharmonian sosial, perpaduan masyarakat, bahasa, budaya, agama yang menjadi perhatian penting di dalam titah diraja baru-baru ini. Saya petik, saya perhatikan setelah 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum yang lain. Oleh itu, saya menyeru kepada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kokoh dan harmoni. Itu titah tuanku. Persis daripada titah baginda di atas, nampaknya seolah-olah kegusaran tuanku bahawa isu perpaduan dan keharmonian kaum ini masih lagi belum sempurna walaupun negara kita telah merdeka lebih daripada 60 tahun. Baru sikit lawang, ikas saja. 1 minit. Okey. Seperti yang dikatakan tadi, banyak teori yang dikatakan oleh kerajaan tak tercapai, tak dilaksanakan. Okey. Dalam keadaan kerajaan dikatakan galau, rasuah, kereta kerat, rakyat selesa, rakyat bahagia, rakyat sejahtera. Sekarang dikatakan zaman anti rasuah, zaman integriti, zaman tiada ketirisan, tapi rakyat menderita. Hidup susah, makanan semakin meningkat, beras tidak ada. Boleh tak? Setuju ada saya katakan kepada Amat setuju dan masuk dalam bahawa ucapan kerajaan hari ini janji tak semua bikin ataupun kerajaan skamer. Masa berjalan. Terima kasih. Masuk semua masuk. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, tadi Yang Berhormat Bera bekas bos saya telah menyatakan isu yang sama, memberikan beberapa contoh-contoh yang menunjukkan bahawa banyak perkara yang boleh menjejaskan keharmonian perpaduan di dalam negara kita ini. Saya bukanlah berhasrat untuk menuding jari atau mencari salah atau mengkambing hitamkan mana-mana pihak sebagai punca dan penyumbang kepada keadaan yang malang ini. Tetapi sekadar beberapa contoh. Bagi contohnya, satu isu yang berbangkit berkaitan dengan Perdana Menteri bukan Melayu yang dibangkitkan pada 29 November di Manchester, United Kingdom oleh seorang pemimpin politik negara yang partinya kini berada di dalam kerajaan. Satu petikan berita telah pun semua kita tahu. Tetapi yang ingin saya menarik perhatian setelah berita itu dikeluarkan, dibuat oleh pemimpin berkenaan, apabila berlaku banyak bantahan dan sebagainya, pada 13 bulan 12 tahun 2023, pemimpin yang sama atas tajuknya Kit Siang, pertahan kenyataan bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri, disiarkan dalam Malaysia Gazette, mengatakan bahawa beliau menyebut tiada sekatan dalam perlembagaan untuk bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, ini adalah satu perkara yang sudah selesai. Memang di dalam perlembagaan tidak ada peruntukan bahawa mana-mana golongan tertentu saja boleh menjadi Perdana Menteri. Itu semua kita faham. Tapi kenapa dibangkitkan perkara yang boleh menimbulkan suasana yang mengelirukan? Lebih-lebih lagi, pemimpin yang sama ini 3 hari selepas kenyataan yang pertama tadi 13-12, pada 16 bulan 12 mengatakan, tajuknya, Kit Siang akui mustahil bukan Melayu jadi Perdana Menteri. Apa tujuan dibangkitkan perkara yang menimbulkan satu sensitif di dalam masyarakat? Sebaliknya beliau mengetahui dengan jelas peraturan Dewan, Timbalan Speaker, peraturan Dewan. Peraturan apa itu? Peraturan 36/12. Peraturan Dewan 36/12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Sejarah menunjukkan bahawa Kota Baru. Duduk dulu, saya biar saya habiskan. Ya. Sejarah menunjukkan bahawa pada tarikh 3 hari bulan Ogos 1973, mendiang VT Sambandar telah menjadi Perdana Menteri untuk 1 hari. Ini adalah sejarah. Jadi apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Lim Kit Siang adalah sesuatu yang telah berlaku dalam sejarah. Jadi saya minta Yang Berhormat Kota Baru supaya tidak mengelirukan Dewan dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan atau perbahasan yang tak begitu betul dalam sejarah. Sejarah membuktikan Tun VT Sambandar telah menjadi Perdana Menteri untuk 1 hari pada 3 hari bulan Ogos 1973. So tolonglah jangan buat kenyataan yang tidak benar. Kota Baru. Begitulah juga isu pilihan raya pihak yang keliru. Sebentar. Dibangkitkan. Ya.
landing please. Turun landing dah, masa dah. Ya, saya minta lebih kurang 3 minit. Boleh? No, tak Bukan termasuk. ruling, Tan Sri Speaker. Okey, isu yang kedua ialah isu pilihan raya banyak gangguan. Ni makhluk perosak. You are a lawyer, you must know your facts. Sebagai seorang peguam, kena tahu fakta. Gantung dah. Jangan koyak. Isu pilihan raya kerajaan tempatan, begitu juga Kota Baru, satu laporan saya nak akhbar. bagi seminit setengah lagi. Okey. Terima kasih, Tan Sri. Dalam satu laporan berita harian 17/12 tahun 2023 bertajuk DAP Gesa Kerajaan Laksana Semula Pilihan Raya PBT di Kuala Lumpur dikeluarkan oleh seorang ahli parlimen yang ada di dalam dewan ini. Tan Sri ini Ketua Akta Kerajaan Tempatan 1976 Seksyen 15. Dengar jelutung, ini undang-undang. Peruntukan berhubung dengan pilihan raya kerajaan tempatan mempunyai kesan. Subsection 1. Walau apapun yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis, semua peruntukan berhubung dengan pilihan raya kerajaan tempatan hendaklah terhenti berkuat kuasa dan mempunyai kesan. Saya nak tanya kepada pihak kerajaan, mohon kerajaan bagi satu jawapan yang jelas. Apakah dasar kerajaan mengenai cadangan pilihan raya kerajaan tempatan ini? Adakah ia masih menjadi agenda kerajaan sekarang ini? Isu yang ketiga yang juga saya perlu sebutkan ialah pandangan daripada seorang pemimpin daripada parti dalam kerajaan juga, yang juga ahli parlimen dalam dewan ini, yang mencadangkan supaya kerajaan melantik pakar bukan Islam untuk menduduki jawatankuasa kaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk membuat enactment syariah. Persoalan saya, apa perlunya perkara-perkara yang seumpama ini yang memang diketahui keadaan dan kedudukannya, di mana pemimpin yang sama juga akhirnya telah menarik balik kenyataan tersebut kerana beliau mengetahui bahawa itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Peraturan. Okey. Tan Sri yang di-Ketua, Saya nak maklumkan kepada Dewan ini. Baik, listen semua diam. Peraturan. Kapa, baca apa dia? Saya tak dengar tadi. 36-12. Berapa? Mana-mana 36-12. Okey. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan melibatkan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk. Apa yang Cadangan yang tadi dikatakan dibawa oleh ahli Dewan ini beruas telah ditarik balik kenyataan itu. Jadi tak ada cadangan. Jadi itulah jangan saya bangkit nak lagi. sebut. Cadangan Okey. telah Dah ditarik tahu, balik. dah tahu nak Kenyataan tarik telah balik, dibuat. kenapa disebut dulu? Cadangan Sama telah macam ditarik bos balik. lah juga. Sudah selesai. Kenapa nak bangkit main isu lagi? Cukup. Duduklah Kampar, kacau saja Kampar. Kampar yang keliru. Cadangan sudah ditarik balik. Cadangan sudah ditarik balik. Saya nak baru link. Kota Baru betul. Beruas telah pun tarik balik statement tu. Ya, saya pun sebut. Apa perlunya membuat satu statement yang kita tahu akhirnya kita nak tarik balik? Itulah yang mengelirukan. Okey. Itu maksud saya. Baik. Ya, tarik balik. Okey. Baik, landing sekarang. Dah habis saya bagi lepas Ketua, tadi. saya pun sebagaimana berlah banyak lagi perkara-perkara yang saya nak sebut, tapi tak apalah. Demi menghormati Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua, saya membuat penggulungan bahawa kami Perikatan Nasional sentiasa memberikan sepenuh taat setia dan juga mengikut titah nasihat daripada Seri Paduka Baginda Yang Ketua Agong, dan saya dengan ini menyokong titah. Baik, terima kasih. Yang Mohd, saya pohon Yang Mohd minta pohon lah supaya 37(2) ni dipakai sebab mereka cuba mengganggu dan menghabiskan masa orang yang berucap. Jadi saya minta Yang Mohd 32(2) ini diperkenakan. Yang kedua, saya bangun lepas 18(1) yang saya boleh bawa pada bila-bila masa. Yang Mohd. Baik. 18(1) ialah usul di bawah peraturan mesyuarat 18(1) dan 2 penggubalan atau peruntukan parlimen. Yang Mohd, jawapan yang saya terima daripada speaker ialah benda ni telah dijawab. Mereka jawab tentang peruntukan. Saya minta akta supaya akta peruntukan ahli parlimen itu diadakan. Dengan itu siapa saya jadi pemerintah, tubuh kerajaan, akta ini mesti dipatuhi, di mana ahli parlimen mesti mendapat peruntukan. Okey. Bisa cadangkan akta Yang Mohd. Terima kasih. Baik, saya jemput. Tan Sri Speaker, Ya. selamat pagi Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, berkenaan dengan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Baru tadi tentang isu seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri, saya telah membangkitkan peraturan Dewan bahawa kenyataan beliau mengelirukan Dewan, dan saya telah menyatakan bahawa sejarah menunjukkan 1986 Tan Sri Ling Leong Sik, Presiden MCA, telah menjadi Perdana Menteri untuk 1 hari.
dan Tun VT Sambandan, Mendiang VT Sambandan Perdana telah Menteri menjadi sementara. Perdana Menteri untuk 1 hari pada Itu tahun pemangku. 1973. Itu pemangku Peraturan Dewan. menteri yang bukan Peraturan Dewan. Dia kena bawa peraturan berapa? Listen. Program Tadi baru saja accurate Arau. lah. Baik. Dia bocor. Nanti bagi fair. Okey. Saya yang perisai di sini ialah saya. Ya, Saya okey. buat keputusan. Ya, Yang tapi tolong dulu. Saya bagi peluang sekarang. Peluang Jadi- lepas tu saya nak buat keputusan. Ya, jadi adakah kenyataan itu dibiarkan kerana Yang Berhormat Kota Baru cuba mengelirukan Dewan Yang Mulia ini dengan membuat tuduhan terhadap Tan Sri Lim Kit Siang? Baik. Kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Lim Kit Siang itu adalah suatu fakta yang dibuktikan benar dalam sejarah. Baik, itu saya ingat sila duduk dulu. Apa yang diucapkan oleh Kota Baru itu adalah dalam bentuk soalan-soalan yang saya ingat bukan mengelirukan Dewan. Dia bertanya. Namun pun begitu, saya anggap ini bukan game, ini bukan scoring point. Ini adalah satu fakta yang saya jelaskan. Saya dengar daripada Jelutong tadi, saya juga dengar dari Kota Baru. Jadi pahaman saya ialah apa yang disebutkan ialah satu soalan. Untuk itu bukan mengelirukan Dewan. Saya teruskan sekarang dengan Kota Marudu. Tak fair lah saya tak jawab. Tak payah Saya jawab nak membetulkan, fakta menunjukkan Tun Sambantan dan juga Lee Leong Sik adalah pemangku Perdana Menteri, bukannya Perdana Menteri. Baik. No, saya ingat tidak ada debate di sini. Tidak ada debate. Pemangku itu adalah Perdana Menteri lah pada masa itu. Baik.